Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kumpulan 1 akan membacakan tajuk Al-Hiwalah. Okay, here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Maisara binti Muhammad Azmi. Nombor matrik I1930423. Okey, insyaAllah hari ini kita pergi kepada definisi Al-Hiwalah. Okey, dari segi bahasa Al-Hiwalah secara bahasa dia berasal daripada hawala. Okey, maksudnya berarti ghayara dan nakala. Ghayara tu mengubah. Nakala tu dia memindahkan. Okey, dari segi istilah pula, dia merupakan pemindahan beban hutang dari muhil. Muhil tu orang yang berhutang lah, yang menjadi tanggungan muhal alai, iaitu orang yang berkewajipan bayar hutang. Okey, menurut Ibnu Abdul Abra Namiri Al-Hawalat ialah pemindahan tanggungjawab. Okey, maksudnya sedangkan menurut ulama Hanafiyah pula, definisi hiwalah ni diorang terdiri pada dua versi. Yang pertama, pemindahan yang hak menuntut dari pihak berhutang kepada pihak lain, di mana pihak lain secara kebetulan memiliki hutang kepada yang berhutang. Yang kedua, pengagihan dan pemindahan hutang sekaligus. Dah, stop. Okey, yang kedua kita pergi kepada hukum dan dalil pensyariatan hal al-hiwalah. Okey, yang pertama, dasar hukum hawalah terdapat dalam Al-Quran Sunnah, surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, berarti, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Yang pertama, kena menulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil. Yang pertama menulis, yang kedua adil, dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagai Allah mengajarkannya. Okey, dah. Kedua, Al-Sunnah, yang mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan jika salah seorang daripada kamu maksudnya dihiwalahkan kepada orang yang mampu ataupun kaya, terimalah hawalah itu. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahu kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang mewalahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut. Dan hendaklah ia mengagih kepada orang yang dihawalah tu, maksudnya muhal alaih. Dengan demikian haknya dapat dipenuhi. Okay, yang ketiga, ijma'. Dari segi ijma' bahawa ahli ilmu pada keseluruhan mengharuskan pindah hutang yang tidak berbentuk barang ataupun benda, kerana al-hiwalah ni adalah pemindahan hutang. Oleh sebab itu haruslah pada wang ataupun kewajipan kewangan. Okey, yang terakhir ialah rukun al-hiwalah. Okey, rukun al-hiwalah menurut mazhab Hanafi, rukun al-hiwalah ni hanya ijab, maksudnya penyertaan melakukan hiwalah ni dari pihak pertama, dan kabul penyertaan menerima hiwalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalah ni ada 6, iaitu yang pertama ada muhil, iaitu orang yang berhutang dan sekaligus dia berpiutang. Yang kedua, dia muhal alaih, maksudnya orang yang berhutang kepada muhil dan wajib dia membayar hutang kepada muhal tu. Okey, yang ketiga, muhal ataupun muthal tu, orang yang berpiutang kepada muhil. Yang keempat, muhil bih, maksudnya hutang muhil kepada muhal. Yang kelima, hutang muhal alaih kepada muhil. Yang keenam adalah lafaz akad. Memang Kak Cik dah salah sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Abu Naim, nombor matrik I1930424, akan menerangkan satu topik kecil dalam tajuk ini, iaitu syarat al-hiwalah. Syarat ini berkait dengan 4 bahagian, iaitu muhil, pemindah hutang, muhal, pemiutang asal, muhal alaih, penerima pindah hutang, dan muhal bih, iaitu hutang. Saya akan mulakan dengan poin pertama, iaitu muhil, pemindah hutang. Syarat kepada muhil adalah dia perlu seorang yang berkemampuan untuk memberi hutang, perlu seorang yang berakal bukannya gila, perlu balik bukannya kanak-kanak, dan juga kerelaan dia sewaktu memindahkan hak miliknya, bukan dipaksa. Okey. Yang ketiga adalah hiwalah hak, iaitu pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang lain dalam bentuk duit dan bukannya bentuk barang. Ianya akan terjadi apabila piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.
Okey, yang akhir sekali, yang itu yang keempat adalah hiwala ad-dain, iaitu memindahkan hutang kepada orang yang lain mempunyai hutang dengannya. Hiwala ini sama pengertian dia dengan hiwala yang sebelum ini. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Akhir sekali yang keempat dalam subtopik ini adalah muhal bih, hutang. Hutang akan berlaku pada pemihutang dan pemindah hutang. Jika bukan hutang, kedudukannya akan menjadi perwakilan. Jadinya hiwalah dalam bentuk barang adalah tidak sah dan tidak sabit dalam tanggungan. Hutang itu pula perlulah berbentuk lazim. Jika tidak sah dipindahkan. Kerana setiap hutang akan jadi tidak sah apabila ada tujuan jaminan dan juga akan jadi tidak sah apabila dipindah-pindahkan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis al-hiwalah. Jenis-jenis dia dalam 4 bentuk, iaitu yang pertama, hiwalah mutlak, seperti orang B memindahkan hutangnya kepada orang C dan tidak mengingatkan apa-apa hutang daripada orang C daripada B dan orang C menerima pemindahan tersebut. Okey, yang kedua adalah hiwalah yang bersyarat, iaitu yang memberi hutang memindahkan hutangnya kepada orang yang berhutang dengan syarat penerimaan itu mempunyai hutang dengan yang beri hutang. Okey. Yang ketiga adalah hiwalah hak, iaitu pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang lain dalam bentuk duit dan bukannya bentuk barang. Ianya akan terjadi apabila piutang A mempunyai hutang kepada piutang B. Okey, yang akhir sekali, yang itu yang keempat adalah hiwalah ad-dain, iaitu memindahkan hutang kepada orang yang lain mempunyai hutang dengannya. Hiwalah ini sama pengertian dia dengan hiwalah yang sebelum ini. Okey, sekian. Terima kasih daripada saya. Okey, saya Nur Syahira Amali binti Izo, I193046161. Okey, saya akan membentangkan tentang aplikasi akad semasa al-hiwalah. Okey. Aplikasi akad semasa al-hiwalah ni ada 3. Okey, yang pertama, draft permintaan atau draft serah diri, yang mana ia arahan bertulis yang meminta supaya pihak bank membayar sejumlah wang kepada penerima apabila ia dikemukakan. Okey, seterusnya yang kedua, draft permintaan, yang mana perintah bertulis tanpa syarat yang dituju oleh satu bank kepada bank yang lain ditandatangani oleh bank yang mengeluarkan draft dan menghendaki bank yang dituju ini membayar jumlah wang yang dinyatakan dalam draft tersebut. Okay. Yang ketiga, draft tempatan di Malaysia diambil dalam bentuk RM1 Malaysia daripada cawangan atau bank penghubung tempatan atau ejen bank yang mengeluarkan draft tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada kiriman wang, iaitu remittance. Di sini dia ada 3. Okey, menurut Saudi Harun, al-hiwalah atau remittance ini ia merupakan satu proses pemindahan yang merujuk kepada wang atau hutang dari satu pihak ke satu pihak yang lain atau dari sudut akaun ke akaun yang lain dan bank mendapat bayaran kerana perkhidmatan yang diberikan oleh mereka. Okey. Yang kedua, kiriman wang bank tidak melibatkan pergerakan wang tunai secara fizikal. Okay, kiriman wang boleh dilakukan secara perintah wang dalam bentuk cek jurubank, ataupun draft permintaan, ataupun pindahan email, ataupun pindahan bertelegraf. Seterusnya yang ketiga, kiriman wang keluar melibatkan pembayaran wang, tidak seperti kiriman wang masuk yang memberi makna menerima wang. Kiriman wang keluar setempat atau tempatan akan melibatkan pindahan ringgit Malaysia kepada penerima dalam Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada pembubaran akad al-hiwalah. Pembubaran akad al-hiwalah ni ada 6. Yang pertama, fasad. Fasad ni terjadi jika al-hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir, kemudian difasakh. Dalam hal ini, hak penagih dari muhal akan kembali kepada muhil. Yang kedua, hilangnya hak muhal. Hilangnya hak muhal alaih disebabkan kerana meninggal dunia atau bankrupt, atau ia mengingkari adanya al-hiwalah sementara muhal tidak dapat menghadirkan saksi atau bukti. Yang ketiga, muhal alaih. Muhal alaih ni apabila telah melaksanakan kewajipan kepada muhal. Ini berarti al-hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
Okey, seterusnya yang keempat, meninggalnya muhal sementara. Muhal alaih mewarisi harta hiwalah kerana pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika ahli hiwalah muqayyad, maka berakhirlah sudah ahli hiwalah itu menurut mazhab Hanafi. Okay, yang kelima, jika muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal alaih dan ia menerima hibah tersebut. Yang keenam, jika muhal menghapuskan kewajipan membayar hutang kepada muhal alaih. Okey, akhir sekali kesimpulannya, al-hiwalah merupakan pindahan yang mana ia merakumi hutang dan juga dana. Walaupun pada asalnya kalau dilihat pada makna, ia merupakan pindahan yang melibatkan hutang bagi 3 orang. Tetapi al-hiwalah ni boleh diketengahkan lagi konsepnya kepada kirimah wan. Para pengkaji mendapati al-hiwalah dan remittance ni mempunyai kaedah yang sama, iaitu dari sudut pemindahan tanggungjawab, iaitu zimmah dari seorang kepada seorang yang lain. Soal ia hutang atau tidak, ia tidak menjadi persoalan kerana hutang turut merupakan satu tanggungjawab seperti mana tercatat melalui jenis al-hiwalah mutlaqah yang tidak menuntut kaitan dengan wan yang dihutang. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.